إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه كرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا عليم علمني من عندك ما ترضى به عني ولا تؤاخذني بما تعلم مني يا حليم خلقني بخلق علمي وحققني بحقائق علمي فيها سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين penawar bagi hati menghimpunkan dia oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili Khuwaidim Talabul Ilmi Syarif fi Haramil Makki. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkanlah kita berasa mujuk dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Ta'ala bagi masa kepada kita, yang mana Allah Ta'ala bagi sihat kepada kita, boleh kita menunaikan perintah dia, boleh kita taat kepada dia, boleh kita menunaikan apa suruh daripada dia. Maka kita alhamdulillah malam ni kita masuk cerita baru. Kita masuk tajuk baru. Ya, masalah mengaji ilmu agama ni kita buat supaya tengok lakon ni. Tengok roye. Kita nampak cerita berde sedap weh. Kita nak titang. Apabila kita dengar kitab malam ni, kitab gapo? Kitab penawar bagi hati. Aku nak titang. Aku nak tahu weh, hubat bagi hati ni gapo. Kalau ngaji usul, ceritanya usul kecek berkenaan dengan masalah nak kenal tu berasa tatai. Berasa aku nak tahu. Berasa kata benar hak payah hak tu aku nak tahu. Dia mula kata payah mengaji sifat 20. Hak tu aku nak tahu. Begitulah juga masalah kita nak mengaji malam ni. Nama dianya penawar bagi hati. Penawar. Tok Guru minta wewak air penawar. Minta wewak air tawar. Ni air tawar. Ni tak kena ambil air tawar dah. Pakai ambil penawar bagi hati, kitab penawar lalu dah. Hubat bagi hati. Syifa'un lil qalbi. Makna hubat bagi hati kita. Maka kita ambillah daripada rukun. Semua amal ibadat kita yang ada rukun belaka. Tak, semaya yang ada rukun dia 13. Rukun Islam ada 5. Rukun iman ada 6. Rukun mani yunuk 2. Tak? Rukun amal semaya ni. Makna semua amal ibadat yang ada rukun belaka. Semua rukun amal ibadat dia ada rukun syarat belaka. Maka kita ambil pendahuluan daripada rukun agama. Agama pada rukun juga weh. Ingat molek, rukun agama ada juga. Cuba bila rukun agama ada berapa orang nak tanya dah. Cuba teh. Rukun agama ada berapa?
Jawab kata rukun agama ada 3. Rukun agama ada 3. Satu orang panggil iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Ni makna rukun agama. Seorang nak sempurna agama, seorang nak menjadikan ada agama pada dia, mesti dia nak ada 3. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Malam ni seorang tu dekat hidung. Tak berapa segar mana. Lepas tu pula kita nak mengaji lagu mana, kena tanya puak kita. Kita nak mengaji passion style cepat-cepat, luak kitab kau lagu mana? Kalau kita nak mengaji anyu-anyu, kalau kita nak mengaji style berde pom. Bang habis peluru sikit. Anyu dah. Sederhana dah dah. Dia pasal tu guru pesan. Kita mengaji style ponok ni, kita mengaji supaya seolah-olah kita naik kereta ilmu. Naik kereta ilmu. Nyok-nyek ngaji style ponok, ngaji style ponok ni, rebut ponok duduk ngaji ni style naik kereta ilmu. Ngakak, ngayak, tapi semua tepi-tepi keliling dia tahu belaka. Rumah siapa dia, ada pohon gapo kata, ada apa cie putang, apa putung cie api, dia tahu belaka. Pasal dia lama lagi. Dia laik semua. Kalau ngaji sekolah, mu nak pandai, mu nak habis ngaji 4 tahun. Ngaji 4 tahun habis jadi doktor dah. Orang panggil ngaji style naik kereta, naik motor, big bike. Derah. Ngaji banyak habis. Ngaji derah. Tak bawa itulah. Derah dah. Tu ngaji supaya sekolah, ngaji banyak habis. Ya stemik. Masa 4 tahun, masa 5 tahun, masa 6 tahun, habis dah ngaji. Ngaji style banyak ni seolah-olah ngaji naik motor big bike. Naik motor big bike lagu mana? Dia pergi banyak siapa? Banyak habis dia ngaji. Tapi gapo kata tak tahu. Ada rumah siapa dia kata tepi pak yang lalu, ada pohon gapo dia kata tepi yang lain, dia tak tahu. Berapa cie putung cie lak, berapa putung dia tak tahu. Dia tahu khabar-khabar belaga gem, baru tahu ada rumah ni. Ni. Bah kalau mengaji lama pun, lama selajak pun tak boleh juga tau. Lama selajak pun tak boleh juga. Supaya ada tok wakil masa semaya subuh. Lama selajak. Tok wakil mes semua budak pondok. Siapa tang dia jadi imam maya subuh, dia mes semua. Makin buat TV. Naik semaya. Makmum laki subuh tak pernah kecek ngatuk laku. Tik me baca Fatihah habis gapo gak baca pula surah Wadduha. Anyu wadduha siapa di wajadaka dallin. Makmum laki amin. Sudah ngapa Fatihah juga Wadduha. Kan anyu terlajuk. Tak boleh juga. Mana kita mengaji sederhana dah. Cepat lajak pun tak boleh juga. Pasti pula masalahnya kita nak mengaji ubat bagi hati. Dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa mana Nabi kata kulli da'in dawaun. Setiap sabit bagi setiap penyakit dia ada ubat. Maka penyakit ni pula ada 2. Penyakit hak zahir, penyakit hak dalam. Diri kita ni ada penyakit. Ada kalanya penyakit hak luar zahir. Penyakit jantung, penyakit tai, kencing manis, luka, tak, blubber, kena hiri. Ni orang panggil penyakit hak zahir. Penyakit hak dalam ni lah hak payah berubat ni. Gapo? Daripada penyakit deki kat orang, penyakit perasa, penyakit besar diri, penyakit sombong, penyakit tak puas hati dengan orang, penyakit marah kat orang, penyakit dengil orang, penyakit tak seingat kepada Allah, tak seingat kepada mati, kasih kepada dunia. Ni orang panggil penyakit hak duduk dalam hati. Penyakit ni tak boleh orang lain nak baikin. Walaupun habis doktor pet lepas mana, dia ngaji tinggi setara mana pun tak boleh nak baikin hak ni. Malaikat orang nak boleh baikin penyakit hak dalam ni tu hak sendiri. Kita sendiri nak boleh baikin. Maka kita mengaji malam ni, ulama ni dia wadah. Kalau mari perasaan lagu ni orang panggil gapo.
Maka hukum syarak kata lagu mana? Halal ke haram? Maka ulama tu dia bawa mari pula ubat nak telai mari nak hilang penyakit daripada benda hak tak molek yang dicela oleh syarak. Tu. Lepas tu pula apabila sebut kata manusia ni atas diri manusia, atas diri puak kita ni ada dua sifat. Yang pertama nama sifat mahmudah. Yang kedua namanya sifat mazmumah. Ingat molek. Atas diri kita manusia ni ada dua sifat. Yang pertama namanya sifat mazmumah. Yang kedua mahmudah. Gapo sifat mazmumah? Sifat yang dicela oleh syarak dan rasul. Kalau kita ada sifat ni, Tuhan marah, Tuhan benci kepada kita. Dan nyakit selagi, dan ada juga sifat hak dalam hati kita selagi, orang panggil nyakit yang mana? Sifat hak mahmudah, sifat yang dipuji oleh syarak, sifat hak Tuhan suka, Tuhan mulia. Tu ingat molek. Lepas tu pula apabila dia sebut kata penawar bagi hati, bermakna setiap nyakit semua manusia ni dia kena berubat. Kita tak selok apabila kita nampak ada paru, ada pulih, ada menanah di tubuh kita, kita tak elok. Kita pisah cari bomo, kita pisah cari ubat camu. Maka ubat ni lah jadi penawar bagi nyakit yang kita jadi. Lepas tu pula apabila dia kata penawar bagi hati, menghimpunkan dia akhir kitab penawar bagi hati ni oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib. Tuai kitab kita ni. Kalau boleh kok kita pakai beli kitab tak? Berapa kok? 25 kok apa tak? 13 pekuk dah. Pas saya tak pandai tengok jawi. Tak pandai tak ada pelik tengok dulu. Orang duk baca tengok. Baca bagi lagu ni. Hati bagus lagu ni. Nak royak kata kitab 38 kuk, nak royak harga isi kitab ni tak boleh nak bayar. Tak? Pahala banyak mana hak kita mengaji. Bahkan kalau kita mengaji pihak hak ni sebuah dan kita boleh amal semua hak dalam kitab ni royak, kita dapat syurga. Ada dengan 38 kuk kita nak bayar untuk kita nak dapat syurga Allah Ta'ala, tak ada. Tapi kita berasa berat, kita berasa payah. Dia duk main buah kata aku tak pandai baca jawi. Nak royak kata kita dengar orang mengajar boleh satu kebajikan, boleh satu benda baik daripada telinga kita. Yang kedua kita bawa kitab, kita usaha bawa kitab nampak biar jadi sungguh sikit. Oleh kerana apabila kita mata kita tengok kepada kitab boleh pula satu kebajikan. Tak saja. Dan kitab ni pula boleh jadi pesaka kepada anak cucu kita. Lepas tu tuai kitab penawar bagi hati ni nama dia Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib. Masyhur sangat kalangan tanah Melayu kita, tanah Nusantara kita, tanah Jawa kita, tanah Jawi kita, masyhur sangat Syekh Qadir Al-Mandili. Dia ni banyak karya, banyak karangan dia, banyak buah kitab hak dia karya hak dia tulis. Salah satu hak masyhurnya kitab dia nama Anak Kunci Syurga dan Perisai dan Penawar bagi hati dan bagai-bagai banyak lagi ilmu-ilmu hak dia karya kitab dia Syekh Qadir Al-Mandili. Tu nama dia Syekh Qadir Al-Mandili. Tuai kitab ni dia kata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib bin Hasan Al-Indonesia. Orang Indonesia dia. Al-Mandili ni sebuah kampung dia, orang panggil kampung Mandili tempat dia duduk. Atau nama keturunan dia Mandili. Khuwaidim talabul ilmi syarif, dan dia ni sangat-sangat tawaduk. Dia kata dia ni khadam hak kecil je. Orang yang khidmat kepada para menuntut ilmu asyarif yang mulia. Dia ni duduk khidmat mengajar kepada orang-orang menuntut ilmu yang mulia. Mana? Fil Haramil Makki, di masjid di tanah raya Mekah. Syekh Qadir Al-Mandili asal dia orang Indonesia, orang Melayu kita. Tapi dia duk mengajar di Mekah tu lebih kurang 25 tahun. Orang Melayu kita, orang Jawi kita. Jadi tok guru duk mengajar di masjid Mekah tu.
Tak hebat lagi. Sebab itulah dalam kalangan orang Arab apabila sebut kata fatani dia suhu. Dia kenal lalu dah fatani. Dia kenal kalangan orang petani kita ni ramai duduk ngajar di tanah Mekah, tanah Rai. Hak suhunya pada Mekah tu kitab Baqarah. Ramai kalangan ulama kita tanah Melayu kita ni duk ngajar di Masjid Haram. Tapi masa tu kerajaan tak apa lagi. Masa tu kerajaan Patik Saudi Arabia ni kerajaan ahli sunnah wal jamaah lagi. Kena kepada orang meretah negeri Mekah masa tu orang ahli sunnah wal jamaah lagi. Sabit itulah pak bucu Kaabah tu pak mazhab mengajar. Bucu tu mazhab Syafi'i, bucu ni mazhab Maliki, bucu ni Hanafi, bucu ni Hambali. Tak ada balah pun. Tapi lah ni gang kata habis. Ngaji tasawuf tak boleh bid'ah. Ngaji ilmu sifat 20 tak boleh bid'ah. Wak makhluk tak boleh bid'ah. Talqin di kubur bid'ah. Wak tahlil arwah pun tak boleh bid'ah. Baca kunut pun tak boleh bid'ah. Apa nak gapo? Sabit itulah Saudi Yahudi. Lari tak si orang berdekat dengan Tuhan. Nak biar orang jauh dengan Tuhan. Kurang habis amalan ibadat orang. Baik. Maka masuk sikit lagi. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, yakni dengan nama zat Allah Ta'ala yang amat pemurah, yang sangat-sangat boroh, lagi sangat mengasihani. Tu Bismillahirrahmanirrahim. Hak kita duk baca semua tu. Baca kena pasal Bismillahirrahmanirrahim ni satu ayat daripada Fatihah juga. Siapa dia semaya tak baca Fatihah, siapa dia semaya tak baca bismillah dalam Fatihah, tak sah semaya dia. Tu ingat molek. Pas baca Bismillahirrahmanirrahim pula kena betul. Jangan baca Bismillahirrahmanirrahim tak boleh juga. Ya ada bo depan bis. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, yakni dengan nama zat Allah. Bahasa Allah ni bukan Tuhan. Sudah. Allah tu bukan Tuhan. Allah tu bukan Tuhan. Allah tu lafaz alif lam lam ha. Allah tu makna nama bagi zat Allah Ta'ala. Allah tu nama bagi zat Allah Ta'ala. Ingat molek? Tu. Zat yang qadim, zat yang sedia, zat yang baqa, zat yang mukhalafah dan zat yang bersepakai dengan sifat kesempurnaan, nama dia Allah. Namanya Allah ni. Tu. Yang amat mengasihani, yang sangat-sangat pemurah. Ar-Rahman, yang sangat-sangat boroh Tuhan kita ni. Tak ada dah orang nak boleh banding, tak ada orang nak boleh adu boroh Allah Ta'ala ni. Lepas tu dia isyarat dalam ayat Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Itulah makna boroh dia. Tidak ada binatang yang duk mengaku atas muka bumi ni, malaikat atas dialah beri rezeki belaka. Tak kira gapo duk melata atas muka bumi ni, dialah beri rezeki belaka. Tak kira orang berjuruh, tak kira orang tak berjuruh, orang taat kepada dia beri rezeki, orang tak taat kepada dia beri rezeki, orang berjuruh, orang Islam, orang kafir pun beri makan belaka. Orang tak beriman dengan dia beri makan. Orang kafir, tengok orang kafir tak pek Cina mana, duk mewah, rumah batu besar, boleh makan, duit harta banyak, kenderaan banyak. Ni orang kafir, tu hewi juga. Sini nak isyarat kata dunia ni tak ada harga kalau sisi Tuhan. Dunia yang kita nak ni tak ada harga sikit habuk pun di sisi Allah Ta'ala. Sebab itulah Allah Ta'ala wi belaka kepada orang kafir pun dia wi, orang Islam pun dia wi. Dia wi belaka. Dengan sebab dunia ni tak ada harga. Lepas tu Nabi kata, kalulah dunia ni ada harga sama berat dengan sayap nyamuk. Sayap nyamuk ni halus. Sayap nyamuk ni halus je. Kalau ada harga dunia ni sama berat dengan sayap nyamuk, nascaya orang kafir tak boleh minum air seteguk pun. Bermakna dunia ni nak adu dengan sayap nyamuk pun tak boleh lagi. Pasal dunia ni tak ada harga sikit habuk pun.
Hak mana dunia kita nak sangat, dunia hak kita duk tomok sangat, dunia hak kita duk kacau sangat tu, tak ada harga di sisi Allah Ta'ala. Kena ingat molek. Lepas tu pula, apabila kita dengar lagu tu dah, kadang-kadang ada orang yang mari kecil hati. Dia mari berasa ngaju, dia berasa mari sedih hati. Lagu mana? Rano orang kafir, orang tak semaya tu heavy mewah. Tengok orang tak semaya, orang tak mengaji agama. Rok, kalau menego, kalau berjuang, target molek kho kayo, kho mewah. Kita ni gapo hak Tuhan suruh kita buat berlaku. Kita semaya lagi, kita puasa lagi. Rok, kita mengaji lagi. Gano kho susah. Gano kho tak urut. Gano kho kurang rezeki kita. Sedekah orang hak tak berjuru. Dolah tu dia tak semaya. Boh kita tak ada nak mani nah kadang-kadang. Tak semaya, duduk dengan hijau, duduk dengan nego, tak ada nak semaya. Tapi kayu. Rumah besar, kereta banyak. Jawab pe lagu mana? Adakah kita mari berasa kecil hati? Adakah kita mari berasa ngaju dengan Tuhan? Gana Tuhan buat nyanyi kat aku. Gana Tuhan tak siai kat aku. Aku buat belakang gapo hak mu suruh. Sedekah dia tu tak semaya, gana kau kayu. Mari kedak lagu tu. Yang mari pasal kita tak tahu nikmat Allah Ta'ala bagi kepada orang yang tak semaya, orang yang tak mengaji agama ni, orang panggil bukan nikmat. Orang panggil istidraj. Orang panggil istidraj. Gapo? Tuhan berakat. Tuhan berakat. Dia tak semaya, tak mengaji, boleh puasa menusuk semua makan tengah hari. Subuh tak bangun, tak semaya, tapi kayolah dia hebat pakat sanyung belako dia. Ingat molek waktu orang tak panggil nikmat, orang panggil istidraj. Gapo istidraj? Tu hewi ngemecok. Tu hewi ngemecok. Tu berakat. Tengok burung ke, kita terjebak burung. Kita buah kayu comel banyak ke? Tak kira buah banyak buah, tapi perakat. Burung mari duk makan, duk dalam perakat. Begitulah manusia. Apabila dia tak soleh, apabila dia tak berjuruh, dia tak turut perintah Allah, dia duduk dengan mewah, dia duduk seni, dia kena perakat Tuhan. Tuhan wi ke mewah dia. Gapo dia minta boleh berlaku, gapo dia nak boleh berlaku. Dia nak Tuhan wi, dia nak Tuhan wi. Apabila Tuhan wi, dia berasa megah, dia berasa besar diri. Apabila dia mati keadaan lagu tu, mudah dia mati esok Allah Ta'ala nak capuk dia, sumak dalam api neraka. Tak kena kecek manyuk. Jadi kita dengan lagu tu, baik aku susah. Baik aku duduk setara ni pula. Kalau aku kaya esok, lagu mana tak tahu aku. Lah ni cuba kita tanya. Kalau aku kaya, aku nak sedekah. Kalau aku kaya, aku nak wakaf tanah. Kalau aku kaya, aku nak derma kepada anak yatim. Ni masa susah royak lagu tu lah. Tak itu? Masa kita susah, masa kita sesak, gapo ratak benar hak molek kita nak buat. Nak buat berlaku kalau aku kaya. Sabit itulah satu ketika Nabi tanya sahabat. Dia tanya, "Hei sahabat, ramai-ramai ni. Nak tanya kata, mu nak kaya ke, mu nak susah?" Dia tanya sahabat. Maka sahabat kata, "Ya Rasulullah, saya nak kaya." Dia nak kaya. Nabi tanya, "Apa mu nak kaya?" "Aku nak kaya ya Rasulullah. Pasal kalau aku kaya, mudah kuat kebajikan. Mudah nak baik, mudah nak molek." Nabi kata, "Do. Lon ni yang mengata nak molek, nak sedekah, mudah buat baik, mudah nak buat amal, do. Apabila mengkaya mari dengan makna kita sakut dengan hadis Nabi kata orang kaya ni separuh iman dia tak ada. Hak kita duk nak tu. Hak kita duk kejar harta benar. Hak kita tengok anak kita ramai-ramai suka ngaji habis tinggi, habis doktor, habis pek, habis jadi dadu, jadi askar haji mahal. Kita mujud dah. Walaupun dia tak semaya, kita mujud. We asal ke we duit banyak. We harta anak kita banyak, tak apa, tak semaya pun tak apa anak we. Kalau tak mengaji pun tak apa anak we. Duit ada cukup makan dah. Ni kita. Kita nak tanya pula, kalaulah kita tidur tengah malam, rumah anak kita tepi rumah kita ni bakar. Anak kita tidur sekelami anak natu kita, rumah dia bakar, lagu mana kita? Kita gerak ya. Gerak tak? Gerak. Pak nak tanya cara kita gerak anak kita tu lagu mana?
Kocok rumah. Tak? Tak ada lagi kok hawe rumah bakar tu bangun. Yang kedua kok hawe rumah bakar tu bangunlah. Kok pula bangunlah rumah bakar. Tak ada, semua regel bangun rumah tu bakar tu. Bangat. Begitulah juga kalau anak kita rumah terbakar setara tu mudah kita. Apa kita tak geruk anak kita bangun semai subuh? Yang tak geruk anak maya subuh, usia dia yang ngaji penak dah tu. Ada. Dia kerja penak dah tu. Belah dia tidurlah pula subuh. Kerencai nak geruk. Sia dia nyanyi dia. Lebih nyanyi lagi kalau kita tak geruk dia. Ngaku makilah. Makna kita tak pandai nak adu, tak pandai nak nilai harga benar lagu tu. Itulah kita kena kasih kepada Allah. Apa mana kita ni wayardabulillahi ta'ala wayarda lirida. Kita kena marah apa hak Tuhan suruh marah. Kita nak suka, kita nak mujuk gapo hak Tuhan suruh mujuk. Duk situ kita. Tuhan suruh marah kat anak tak semaya. Anak kita tak mengaji agama, kita kena marah. Pasal Allah Ta'ala suruh marah. Bukan semata-mata nafsu kita dak. Tu. Maka baliklah kita kepada ayat hak kata bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allah Ta'ala ni sangat-sangat bawah. Tuhan tak kira orang kafir, orang Islam, orang berjuruh, orang tak berjuruh. Dia makan belakang. Maka kita sebagai orang mukmin yang salihan, kita orang mukmin, orang yang beriman kepada dia, dan kita ni orang yang juruh, orang yang boleh tunai taat kepada dia, walaupun kita susah, wasa cukup mada dah. Wasa cukup dah. Wasa cukup dah, tak ada apa dah. Lepas tu pula hak kalangan ramah hak tak cukup di dunia ni, ramah kalangan orang lelaki ke orang perempuan. Ramah orang tino ke orang yatim hak berasa kata tak cukup. Nak tanya. Ya dia orang tino kata tak apalah, bebe tak ada duit pun kita makan nasi dengan bodoh. Orang yatim tak apa. Bro. Tak makan rumah teh aja tak apa. Tak makan nasi. Ramah orang tino. Bro. Orang Tino tak boleh duduk kalau tu lelaki tak ada duit. Mula bulan lalu, sabit itulah Nabi kata, orang Tino ciri-ciri ahli neraka berapa kali? Berapa persen? Tu pula. Yang pertama orang panggil wati neraka orang Tino ni, yang pertama orang Tino hak mulut huduh ngatuk lelaki. Orang Tino hak mulut huduh kepada suami dia. Sabit itulah nak royak. Kalau lah sebut hati ni tak nak kecek perempuan ni dok pasal dia kait dengan kita, bini kita, anak tino kita, mak kita, mak kita, orang tino belaka tu. Maka Nabi kata ciri-ciri ahli neraka orang perempuan yang pertama kena kepada orang tino hak mulut huduh dengan lelaki dia. Allah hari-hari pok-pek break tu lelaki dia. Masuk bilik air tak buah air pun ngepek, masuk dapur tak rasa pingin pun ngepek, pak tidur tak sipek pun ngepek. Tak ada kena hari-hari kena ngepek semua dengan bini dia. Ingat molek orang Tino nak kecek huduh dengan lelaki tak boleh. Kalau berasa nak kecek huduh juga, nak cubit lelaki cubit luar. Lepas tu kecek sore. Ngepek tak apa. Tu ingat molek. Kata nak kecek tak mau kecek huduh dengan lelaki tak boleh. Nak masai muka dengan lelaki tak boleh. Ingat molek. Sabit itulah Nabi kata ketika mana dia naik Isra' Mi'raj. Masa dia naik Isra' Mi'raj dia ramai tengok ahli nerakanya. Kalau ingat orang Tino. Orang Tino jenis dia mulut banyak. Kalau mulut banyak dari segi dia berzikir tak apa. Duk mengopak hari. Duk mengacung hari. Duk ngepek ke tok lelaki, duk jekoh ke tok lelaki. Tak kena sokmu. Tu kena mengaji belaka. Lepas tu yang keduanya orang Tino hak tak tutup aurat. Bila dia tubik pada rumah dia tak tudung aurat dia weh. Tu jaga molek bini kita, anak Tino kita, anak saudara kita, sepupu kita kena jaga belaka. Hak jenis mana orang Tino wajib atas dia kena tutup aurat. Orang Tino kadang-kadang dia pihak kata nak tutup aurat kena pergi nak dulu. Orang Tino dia tahu kata dia tutup aurat nak pergi di pasar malam. Orang Tino dia tutup aurat walaupun depan rumah dia pun dia kena tutup aurat.
Depan rumah dia kadang-kadang dia pakai kain bulu ya. Kadang-kadang dia pakai kain kudai, kain lapis anak atas kepala. Tak napuk ke rambut? Napuk. Tapi awak mudah-mudah. Bila dia nak tubik di pasar malam, dia nak tubik di nak pagi, dia pakai siap. Tak faham kata apabila dia keluar tubik pada pintu rumah, wajib dia kena tutup aurat. Pasal orang duk pergi mari, dia kena tutup aurat. Tu hok pakai luar ketak. Hak tamu-tamu hari tina hak minat emas. Minat pakai emas. Asal dulu dia pakai tangan panjang molek. Beli emas gak tak ada orang duk garis hidung. Duk garis hidung, duk rasa kocok baju, rasa panas. Tak si sayur ni tak si. Ada. Nak tunjuk emas. Hak baju labuh molek dah gigi kisi lagi. Nak pergi nampak emas. Apa? Nak biar kita tanya, noh. Emas mana pun nak dapat bunga baru tu. Baik aku ada emas baru pula. Tu nak situ. Bermakna orang betina hak tutup aurat ni wajib neruk juga. Ahli ngaku juga. Yang ketiga, ni hak banyak juga ni. Orang betina hak paksa tok laki dia, sedekah tok laki dia tak kuasa. Abang, orang nak emas tu. Abang yang kata, Allah aku beli beras pun mujur. Nak emas tu. Dia kata aku beli beras buat lagi pun mujur dah. Tak apalah ingat. Tak boleh beli emas tak boleh tidur boleh dengan kita. Ya sedap dia. Padahal hak tidur tu kerja tak lelaki. Nak royak kata banyak keadaan suasana lah ni orang betina hak pasal ni. Ya benar dia. Dia pasal benar dia. Hak tu masalah. Yang keempatnya hak ni banyak benar juga. Mana? Orang betina hak tak suka dengan agama. Ni banyak dah. Ngaji qiraati pun tak sih. Halqah Quran pun tak ada. Orang mengajar kitab pun tak ada. Apabila orang ceramah, orang bayar kau apa tak ada belaka dia. Tu lepas tu lagu mana? Mugilah abang mugi boleh kamu. Aku tak pergi tak boleh kat aku. Sebuah tu. Tu makna orang tak peduli dengan agama ni masuk daripada golongan ahli neraka juga. Lepas tu siapa dia? Bini kita. Pas bini kita tanggungjawab siapa dia? Kita. Hak mana nak bini dia? Nak bini sangat tu. Apabila bini, apa dosa hak dia buat dengan kita lok tu, dosa naik atas kepala kita. Beranak pula seorang. Anak sama nak kita tak hajar semaya, kita tak suruh semaya, kita tak suruh mengaji agama, dosa naik pula atas kepala kita. Tengok pula anak dua orang. Tanggung pula dosa tiga orang. Anak yang ketiga tu bet pula, dosa pula naik atas kepala kita. Ni tu lelaki kena tanggungjawab atas agama, amanah Allah Taala suruh perintah kepada kita, kita kena jaga molek. Maka orang betina pun kena jaga. Apabila dengar masalah mengaji agama, jangan luput sama sekali. Oleh kerana nak sah semaya kita kena mengaji Fatihah. Kita mengaji bila? Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beradab dengan Tok Guru bila? Dah. Kita dah baca dalam semaya kita mengadap dengan Tok Guru bila? Dah. At-tahiyat untuk mengadap dengan Tok Guru bila? Ngaji bila at-tahiyat tu? Dak juga. Apa mana sah? Hak tu ramai duk takbir Allahu Akbar tak sah tu. Ya bukan O. Ramai ke orang takbir Allahu Akbar. Ya kena Allahu Akbar. Allah tak sah. Tu. Pas tamu-tamu masuk bulan Maulud pula. Tengok tua sawak ke mana. Bukan sallallahu dak. Sallallahu ala. Kapo sallallahu. Tengok. Makna amal ibadat hak kita tak kita buat dengan tak ada ilmu, tak mengaji, tak beradab dengan Tok Guru, Tuhan tak terima amalan kita. Tu ngaji penting. Baik. Pas tu pula. Tu. Ar-Rahim pula Tuhan yang amat kasih sayang. Hak ni orang panggil lafaz khas dengan maknanya hamba yang tertentu oleh Allah Ta'ala hak dia sayang ya rahmat. Mana? Apabila seorang mukmin mati, dia ambil buh dari syurga. Ni sifat rahmat rahim dia. Baik. Habis bismillah. Ada lagi mulalah bismillah tu dah. Setelah dah tu dulu. Sikit lagi.
Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan ia, Tuhan itu akan jin dan manusia supaya mengerjakan mereka itu akan ibadah. Lagi yang sangat mengetahui ia akan yang tersembunyi di dalam dada. Berarti dia kata segala puji bagi Allah Ta'ala. Makna dia sebut kata segala puji. Pehel kata puji ni bukan sok. Puji ni banyak. Puji tu banyak. Puji ada berapa semua puji? 4. Satu. Qadim bagi hadis. Yang kedua? Makna puji ada 4 semua. Ingat molek. Puji-puji ni ada 4 semua. Yang pertama puji qadim bagi qadim. Yang kedua qadim bagi hadis. Yang ketiga hadis bagi hadis. Yang keempat hadis bagi qadim. Ni makna 4 puji. Gapo nama puji qadim bagi qadim? Tuhan puji kepada zat dia sendiri. Dalam Quran banyaklah. Dialah amat mengetahui, dialah yang takabur, dialah yang hebat, dialah yang kasar. Dia puji kepada dia sendiri. Qadim bagi qadim dengan makna Allah Ta'ala puji kepada zat dia sendiri. Yang kedua qadim bagi hadis. Makna puji yang kedua Allah Ta'ala puji kepada kita manusia ni. Kita hamba ni. Hadis tu makna makhluk lah. Allah Ta'ala puji kepada kita. Mana banyak dalam ayat Quran Tuhan kata mana? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku menjadikan manusia ni yang terlebih comel. Tu salah satu dia puji kita. Mana qadim bagi qadim, mula-mula dia puji kepada zat dia sendiri. Yang kedua dia puji atas kita hamba. Yang ketiga hadis bagi hadis. Kita makhluk puji sama-sama kita makhluk. Aku puji kepada Allah Yangu. Aku puji kepada Tayyib ni juru. Aku puji kepada Mamak ni pula warok. Mana kita puji sama-sama kita. Tu mana hadis bagi hadis. Yang keempat hadis bagi qadim. Kita puji kepada Allah Ta'ala. Mana kita kata alhamdulillah, kita puji kepada Allah. Cukup 4. Maka 4 puji ni tak kira puji Tuhan puji ke dia diri, Tuhan puji kepada kita, kita puji sama-sama kita, dan kita puji kepada Allah, mustahaqqun, berhaklah naik ke Tuhan belaka. Semua 4 puji ni milki lillahi ta'ala, naik ke Tuhan belaka. Tuhan lah milik 4 puji tu. Temu ke dia belaka. Kita puji kepada kita sama-sama kita pun naik ke dia juga. Dengan sahabat kita ni hak dia buat. Dan semua puji hak 4 ni temu naik ke dia belaka. Oleh kerana semua 4 hak kita kata makhluk ni milik dia belaka. Kita puji sama-sama kita. Mana? Dalah mung ni yanguk weh. Yanguk tu siapa dia buat? Allah Ta'ala juga buat. Maka naik ke dia belaka. Naik ke dia juga. Lepas tu pula masalahnya puji pula. Puji ni kadang-kadang kita duk faham kata, tak ada apa, kita puji kat pia pun tak apa. Jangan duk marah dia kat orang. Puji tak apa sebut baik. Demo dok weh. Ada kalanya puji hak sunat, ada kalanya puji hak haram. Ada juga puji hak haram. Ada. Lagu mana? Kita puji jadi haram, kita puji dia. Kita duk faham kata puji ni molek dia sebut baik orang, duk akak orang tu, duk sanyung orang. Tapi ada kalanya puji tu juga haram. Lagu mana? Apa ada? Puji haram ni kita puji kat orang hak kita tahu dah. Kalau aku puji dia ni kemih hidung lah. Kita puji kat orang makan pung. Dia tu kita tahu dah. Kalau aku puji makan pung cerak dia ni. Kalau aku puji dia, cerak kena ada sifat ujub, ada sifat takabur. Aku puji dia, mesti dia kena besar diri. Dia berasa megah, dia berasa mujud, dia berasa hebat. Hal ni kita nak puji tak boleh. Dengan sahabat, ketika mana Rasulullah dia tengok sahabat puji kepada sahabat, maka Nabi kata, "Hei, mung ni telah memelihkan dehe tekok saing." Nabi tengok sahabat tu dia ada puji kepada saing dia. Maka Nabi kata, sesungguhnya mung ni duk melih tekok saing. Kerana Rasulullah
Oh, kerananya mudah puji orang hak makan pun tak boleh juga. Kita puji ke orang, kita tengok dulu orang tu boleh harap sudah ngaji agama ke dak. Kalau dia tak mengaji agama nak puji tak boleh. Kerana apabila kita puji kata oh mung ni yang sungguh, mari perasa dalam hati dia. Mari megah, mari bangga dalam hati dia, duk perasa sengih kemih hidung tak boleh. Orang lagi nak puji, pandai kita puji pula. Tu. Itu makna puji. Puji semua dapat. Maka puji itu juga lillahi ta'ala, bagi Allah Ta'ala. Makna berhak mustahak lah bagi Tuhan kita berlaku. Lepas tu pula Tuhan yang menjadikan ia Tuhan akan jin dan manusia. Lepas tu pula Allah Ta'ala tu, Tuhan tu pula yang menjadikan manusia dan jin. Hak mana isyarat ayat Quran kata wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun. Allah Ta'ala tidak menjadikan jin dan manusia kerananya untuk ibadat kepada dia. Apabila sebut kata Allah Ta'ala yang menjadikan ia jin, sebut kata jin ni makhluk Allah Ta'ala hak terlindung. Namun jin jangan. Jin ni makna terlindung. Kita tak nampak dia. Jin. Jin ni kita terjemah bahasa kita kat terlindung, tak nampak tengok. Tak nampak dengan mata kasar, jin. Dan manusia. Boleh sebut kata manusia ni mustaq daripada nasia, insan. Insan ni makna ke? Manusia ni kena kepada orang yang banyak lupa. Tu nama dia insan, nasia. Mana insan, manusia ni makna dia. Arti kalau bahasa kita mudah-mudah kok orang yang banyak lupa. Jenis kita, passion kita manusia ni orang yang banyak lupa. Nak tanya puak kita ramai-ramai ingat ke tak kita berjanji dengan Allah Ta'ala pada masa alam ruh dulu. Ada orang ingat ke tak dia biasa berjanji dengan Allah Ta'ala ketika mana duduk di alam ruh dulu. Ketika mana ruh, semua ruh anak cucu tak ada, semua ruh kalangan manusia semua duduk berkumpul di alam ruh, maka ketika itulah Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum. Masa tu Tuhan tanya kepada puak kita ni. Puak kita ada belakang ni, masa duduk di alam ruh, Tuhan tanya, adakah aku ni Tuhan kamu? Semua puak kita jawab kata qalu bala syahidana. Ya Allah, mung dah Tuhan aku saksi kata mung Tuhan. Adakah puak kita ingat? Dah. Tak ingat. Sebab tu manusia nama dia insan dengan makna banyak lupa. Tu. Tapi ada juga orang yang ingat. Tapi tak ramai. Ada. Sebab itulah Allah Ta'ala bakitnya Rasul supaya nak peringat, nak royak pula. Mu dulu biasa berjanji dengan Allah Ta'ala. Kata mu nak taat, mu nak sedia, mu nak juruh. Tapi gana lah ni tak berjuruh. Sedangkan janji dah dengan Tuhan tu. Tu. Nak royak kata jin dan manusia ni, orang yang ada taklif. Orang yang ada hukum terhadap dia. Jin mesti dia kena mengaji juga. Jin mesti dia kena ngayai juga. Jin mesti dia kena puasa juga. Jin ada hak kafir, jin ada hak Islam, jin ada hak munafik, jin ada hak musyrikin. Islam ada orang manusia ada hak Islam. Islam ada orang hak kafir. Islam ada hak munafik, Islam hak ada musyrikin. Supaya jin dan manusia supaya mana ada hukum Allah Ta'ala berat kepada puak demon. Jin dan manusia orang panggil orang yang mukallaf juga. Tu. Lepas tu dia kata Tuhan yang menjadikan jin dan manusia tu supaya mengerjakan mereka itu jin dan manusia akan ibadah. Allah Ta'ala buat jin, Allah Ta'ala buat manusia kita ni. Bapa Tuhan buat kerana nak wi kita manusia dan jin ni buat ibadat taat kepada dia. Ayat katakan wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun. Aku tidak menjadikan jin dan manusia malaikat supaya nak puak demo ni ibadat kat aku. Kalau kita dengar zahir ayat go, Tuhan buat jin, Tuhan buat manusia, bermakna Tuhan nak ibadat aku. Dah. Kalau Tuhan tak buat jin, tak buat manusia, malaikat Tuhan buat juga supaya nak aku buat ibadat. Bermakna Tuhan nak ibadat manusia. Tuhan nak ibadat jin. Kedap ayat.
Tuhan buat jin dan manusia suruh ibadat dia. Bermakna dia nak kau ibadat manusia dan jin. Gitu semua. Ada ayat dah malai. Adakah Tuhan nak kepada ibadat kita? Tak. Adakah Tuhan nak ke ibadat jin? Tak. Lepas ni Tuhan kata gitu dah. Dia nak ke mana? Jawab kata orang panggil di situ bukan ta'liliyah dak la liya'budun tu. Orang panggil la lisayrurah lil akibah. Bermakna kita buat ibadat jin, buat ibadat kita manusia buat ibadat naik klik kita pula. Kita buat baik balas saya boleh baik. Kita buat jahat balas saya boleh jahat. Bermakna klik kita berlaku. Bis. Lepas tu pula nak beritahu kepada ramai-ramai masalah Tuhan suruh kita ni manusia dan jin buat ibadat, maka ibadat tu pecah dua pula weh. Ibadat ingat molek, ibadat ni, amal ibadat ni ada dua pula. Kalau tanya ramai-ramai puak kita, kok ibadat ni kita nampak kok gapo? Demo ni tak ada amal sikit abuk, tak ada buat amal ibadat sikit abuk. Kita nampak kok gapo amal ibadat? Nampak kok semaya, zikir, roh. Puasa, baca Quran. Itulah kita nampak amal ibadat. Ibadat bukan sekadar tu. Ibadat bukannya apa? Bukan yang bangki yang mulai maya tahajud. Mana duk iktikaf di masjid, duk sedekah, pergi wasbah, duk zikir, bukan murak hak sebenar. Ibadat tu pecah dua pula weh. Ibadat yang pertama nama ibadat hak khusus. Ibadat yang kedua namanya ibadat ammah. Ibadat hak khasah ni ibadat hak tertentu, ibadat hak spek sikit orang panggil. Ingat molek. Bukan amal ibadat bukan semaya saja dak, bukan Quran, bukan puasa saja dak. Ibadat yang pecah dua. Satu nama khasah, bermakna ibadat hak tertentu, hak spek sikit. Lagu mana? Ibadat hak kita buat terhenti di atas rukun syarat. Ibadat hak kita buat amal ibadat ni terhenti kita kena tahu rukun dan syarat. Kita nak semaya, kalau kita semaya tak tahu rukun, tak tahu syarat, orang tak panggil amal ibadat. Kita nak puasa, kita tak tahu rukun puasa ada berapa, perkara hak batal puasa ada berapa perkara, dan syarat nak puasa berapa perkara, orang tak panggil puasa. Walaupun dia menahankan diri tak makan tak minum, orang tak panggil amal ibadat. Ingat molek. Lepas tu pula dan amal ibadat hak mana mula-mula ni khasah ni, ia tertentu mesti kita buat amal ibadat kena tahu rukun dan syarat. Orang semaya hak duk tunging sepengaya tu ayat patut padi tu. Kalau tanya je rukun semaya ada berapa? Tak tahu. Kalau tanya rukun semaya ada berapa? Ada 13. Gapo kata aku tak tahu. Ya Allah juga. Kalau hak batas semaya ada berapa kali? Kalau kita buat benda ni batal semaya, ada berapa perkara? Ku tak tahu. Syarat nak sah semaya ada berapa perkara? Ku tak tahu. Bermakna amal ibadat dia orang tak panggil semaya. Orang tak panggil semaya. Orang tak semaya ni orang yang tak tahu perkara sakut paut dengan semaya, orang tak panggil semaya. Kita duk tahu, kita hak maklum orang tak semaya, apabila masuk waktu orang baik tak semaya, siapa habis waktu. Ni makna orang tak semaya hak kita tahu. Tapi murak orang tak semaya yang keduanya, orang tak semaya ialah orang tak tahu perkara sakut paut dengan semaya. Daripada rukun semaya dia tak tahu, syarat semaya dia tak tahu, orang tak panggil semaya juga. Walaupun zahir nampak rupa semaya sekalipun, tapi makna hakiki dia bukan golongan orang semaya. Bukan golongan orang semaya. Tu makna ibadat yang pertama tak kira haji kena tahu rukun dia. Umrah kena tahu rukun dia, semaya kena tahu rukun dia, puasa kena tahu rukun dia, air semaya kena tahu rukun dia, mandi junub kena tahu rukun dia. Makna amalan terhenti di atas rukun. Bermakna di sini kita boleh faham lah. Kita boleh faham, kita boleh reti kata semua amal ibadat hak kita buat kena mengaji dulu. Tak mengaji boleh tahu ke ada berapa rukun? Tak mengaji, tak mendengar boleh tahu ke tak kata air semaya ni rukun, air semaya ni berapa? Tak tahu. Sabit itulah nak royak kata amal ibadat ni asal bagi ilmu. Amalan ni ia tubik mari daripada ilmu. Bermakna diri ilmu tu pun orang panggil satu amalan dah.
Ni buat kita duk lagu ni. Kita duk copoh catok lagu ni malam ni. Duk dengar ayat hukum, duk dengar ayat cerita hukum hakam Tuhan. Bukan duk saja. Hak mana dia mau kata mengaji saja amadok. Mengaji saja amadok. Tak kena. Tak kena sungguh lagu tu. Oleh kerananya mengaji ni satu amalan dah. Mengaji satu ibadat dah. Mengaji satu kita menunaikan perintah Tuhan dah. Makna diri kita mengaji ni satu amal ibadat dah. Dan bahkan amal ibadat ni lah hak paling besar sekali. Hak kita dengar lagu ni. Tu kena ingat molek. Yang kedua nama amalannya amal hak pasal amah. Mana amah ni hak umum, hak luas. Supaya kita kerja, kita menego, kita napu motor orang, kita jual bagi rocek, kita kosang, kita nak koli orang. Di sini orang panggil amalan hak amah terhenti di atas niat kita. Kita menego. Kita menego dengan tak tipu orang. Kita menego dengan niat nak tolong orang. Demo tak kena ambil bagi jauh dah. Pasal kita ni ambil bagi jauh, mari tak di kampung dah. Niat kata nak tolong orang, nak permudahkan orang beli bagi. Maka kalau kita niat lagu ni masuk dalam amal hak amah, hak luas, hak umum. Kita kerja pula. Kita kerja hari-hari, mana duit yang kita boleh daripada hasil kita kerja tu, kita niat kata aku nak nafkah anak bini aku. Maka boleh pahala juga. Orang panggil amal hak luas, umum. Kita menapung motor pula. Kita niat kata aku nak tolong orang. Dia mau susah bocor motor, dia mau ciuk cabut. Mana kita niat kata aku nak tolong orang. Boleh pahala. Jangan niat kata nak duit saja. Balik kita kosong pula. Kita buat rumah. Aku nak tolong orang. Pasal dia mau nak duduk. Mudah-mudah dia mau duduk buat amal ibadat. Maka kita niat we jadi comel, we jadi molek. Bermakna amadah di situ. Ya amal dia ada dua, okey? Ada hak zuhir. Dengan rupa kita tunggu-tunggu doa kepada Allah. Tak? Ada rupa hak lain lagi makna maknawi dalam hati kita. Lepas tu kita nak tahu pula yang mana Nabi SAW kata kam min yutasawwaru bi a'malid dunya summa yasiru bi a'malil akhirah bi husnin niyyah. Ramai daripada kalangan umat aku wak hijau amalan akhirat. Mana wak hijau amalan dunia? Nampak zuhir hijau dunia. Mana? Duduk buat jadi pasnying, duduk bawa kereta tuk, duduk jadi anak koli orang, duduk menapung motor orang, duduk jual buah kayu, duduk jual ikan. Nampak rupa amalan hak dunia lagu tu dah. Rupa dunia lagu tu. Tapi Nabi kata summa yusiru bi a'malil akhirah. Tapi amalan dunia ni jadi pusing jadi amalan akhirat. Bapa tu? Bi husnin niyyah, dengan pandai niat dia. Aku kerja tu juga aku nak nafkah anak bini aku. Pasal tu saya suruh nafkah anak bini aku. Aku kerja, boleh duit, aku nak keluar zakat pada jalan Allah Ta'ala. Bermakna niat dia pandai. Walaupun kerja atas rupa dunia sekalipun, dan dia niat kena, niat pandai, maka amalan dunia ni pusing jadi amalan akhirat. Ingat molek. Tapi Nabi kata, kam min yutasawwaru bi a'malil akhirah summa yusiru bi a'malid dunya. Tapi ada juga ramai kalangan manusia wa amalan akhirat rupa semaya. Duk semaya buat dunia semua yang ada kecik itu. Ada tak? Orang duk semaya kita kata rupa akhirat lah lagu tu. Tapi Nabi kata dia pusing jadi amalan dunia lagi. Apa tu? Bisu'in niyah, dengan jahat niat dia. Dengan tak pandai niat dia. Kerana dia duk baca Quran, niat nak wi orang puji. Dia semaya, niat dia nak wi orang sebut baik. Dia pergi wasbih, nak wi orang kata warung. Dia buat amalan ibadat hati dia cuma bukan kerana Allah Taala dak, bukan ikhlas. Hanya dia buat amal ibadat atas rupa pakai sebel, atas rupa pakai yubuh sekalipun, tapi hati dia tak ikhlas kepada Allah. Hati dia ni duk nak nunjuk-nunjuk kepada manusia, maka orang panggil amalan dunia lagu tu. Saja belaka kita nak buat tu. Sabit itulah Nabi kata, dan ulama-ulama duk mengatakan amalan hak paling payah sekali kita nak taat kepada Allah, hak payah-payahnya ialah dalam hati. Jenis kita nak taat kepada Tuhan pasal dalam hati. Hak zuhir kita tak payah. Sampai waktu kita mandi pakai yubuh, pakai serban, pakai piyah, mari masjid semaya. Tak payah.
Ramai orang semaya. No, ramai orang buat amal ibadat az-zahir mudah je. Tapi nak jaga hati bersih kerana Allah Taala semata-mata ni payah. Orang tu dia buat amalan kerana takut orang kata. Dia mari dengar, dia mari masjid takut orang cerita. Takut ngepek. Kadang-kadang orang mari mu'ah takut bini ngepek. Orang-orang mari mu'ah takut dia kata mu tak juru. Orang-orang pula mari mu'ah tak nak bagi orang puji. Orang kata oh jadi dah Allah ni. Juru dah Allah ni. Gini baru bagus. Bro. Kalau gini orang panggil benar-benar ada dalam hati ni orang panggil nyakit dah tu. Nyakit dah tu. Maka hak kita nak mengaji malam ni ubak dia tu. Ubak tak seri mari perasa, ubak tak seri mari deki ke orang, ubak tak seri mari dengar ke orang, ubak tak seri marah ke orang, ubak tak seri kita ni perasa diri, besar diri. Ni ubak hak ada dalam ni insya-Allah siapa. Pasti pula sikit lagi. Lagi yang sangat mengetahui ia Allah Taala akan yang tersembunyi di dalam dada. Di sini orang panggil bara'atul istihlal. Dia nak ngepeng dah. Boleh tahu dah krau-krau kata kitab dia ni nak mengkecek masalah dalam hati. Dada di sini dengan makna hati lah. Bukan dada stokor jantung tu dak. Jantung hak dia boleh jual 100 kilo kita pagi tu bukan. Bukan jantung tu. Di sini makna hati kita, jiwa kita ni. Nak kecek masalah hati. Dia kata lagi yang sangat mengetahui ia. Allah Ta'ala sangat-sangat tahu akan yang perkara tersembunyi di dalam hati kita. Dalam hati kita nak cerita-cerita nak bini dua. Walaupun bini kita tak tahu. Tak? Tapi Allah Ta'ala tahu. Hati kita dunia tak molek. Karuk. Tak? Nak curi. Nak buat huduh. Walaupun orang dekat dengan kita. Sang kita. Orang dekat sekeliling dengan kita tak tahu. Allah Ta'ala tahu. Benar yang tersembunyi atas manusia tidaklah tersembunyi pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nyata berlaku. Pasti pula dia kata dan segala mata yang khianat. Pasti pula segala mata yang khianat. Mana Tuhan tahu juga segala mata orang yang khianat. Mata yang Allah Ta'ala beri kepada dia pergi khianat, dia pergi tengok perkara hak haram, hak dosa. Sebab tu Allah Ta'ala kata ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Tuhan tahu perkara hak matamu duk lihat, matamu tengok gapo tu fis sudur, dan dalam hatimu pun Tuhan tahu juga. Dan lagi akan bertanya ia Allah Ta'ala daripada pendengar dan penglihat dan hati. Laku dah. Dan lagi akan bertanya ia Allah Ta'ala daripada pendengar dan penglihat dan hati. Sikit lagi apabila kita mati, berlakunya kiamat, semua pakat bakit berlaku pergi pada mahsyar, maka Allah Ta'ala tanya sore-sore. Tetengik masa Allah Tuhan tanya pendengar. Akui sifat pendengar. Mu boleh duduk dengar lah ni, duduk dengar berapa dia kata. Aku omong kau mu hidup atas dunia ni 10 tahun. Lingo mu dengar gapo nama kata. Gapo kata kita dengar. Dan penglihat mata aku kau mu masa mu duduk atas dunia dulu, mata mu tengok ke gapo. Pas masa tu dalam ayat surah Yasin dia kata apabila bakit di hari akhirat esok Allah Ta'ala teri mulut. Gapo hak jawab? Anggota kita lah. Kalau matalah jawab sendiri. Kalau telingalah jawab sendiri. Kalau tanganlah jawab sendiri. Kalau kakilah jawab sendiri. Pasal apa Tuhan teri mulut? Tuhan tahu dah pasal mulut, lidah ni tak ada lidah. Pasal lidah ni sangat-sangat pandai nak lepas diri berselamat. Lidah kita pandai nak menipu. Lidah kita pandai nak selamat diri, jangan nipu lagi. Sebab itulah Allah Ta'ala terikan mulut dan hak jawabnya anggota-anggota kita. Dengan sebab itulah wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Allah Ta'ala larang mu janganlah duk turut apa hak mu tak tahu. Gapo nama hak kita tak tahu jangan duk turut. Kena mengaji dulu. Innas sam'a wal basar, dan sesungguhnya sifat pelihat kita, pendengar kita, wal fuadi, dan dalam hati kita ni kullu ulaika kana anhu mas'ula, adalah semua perkara tu kena soal, kena hisap, kena tanya kepada Allah Ta'ala di hari akhirat esok. Hari ni kita berasa mana? Hari ni kita berasa kata banyak sungguh.
Apabila baki hari akhirat esok, semua perkara hak kita melakukan atas dunia. Gapo kata aku duduk atas dunia ni, mata aku tengok gapo. Semua anggota kita hak kita tikah laku kita buat, semua kena jawab belaka depan Tuhan. Tak kira harta kita, duit pitih kita, kenderaan kita, anak bini kita, tubuh kita, tangan kita, mata kita, gapo kata hak kita buat kena jawab depan Tuhan. So perlu sungguhlah. Perlu sungguh. Apabila kita berasa nak buat jahat, ingat sini kat mana lalu dah. Berasa kata hari ni aku nak dengar Karabau lagu bola dah lu kena soal hari akhirat. Stop dulu. Mulut berasa kita kopi hari ni berasa lagi ngopak hal Allah sikit. Dah lu hari akhirat aku kena soal ingat lagu ni kok basuh mata lalu dah. Makna kita nak ingat gapo kita buat jangan sedap-sedap sangat. Kita hidup kau lama kau banyak dosa. Kau hidup kau tua mari kau banyak dosa. Kalau kita tak insaf diri, kalau kita tak mengaku salah, duk heret bawa dosa gitulah. Itulah membawa kepada kita tak ada Allah Taala dalam hati. Orang yang nak ingat kepada Allah, orang senantiasa hati dia nak buat Allah Taala, mesti dia kena bersih. Kalulah kita dalam hati kita ni penuh dengan dunia, penuh dengan maksiat, mana luar kita nak buat Tuhan? Tak. Mana peluang, mana cang luar kita nak buat Allah Taala? Tak ada. Pasal dalam hati kita penuh dengan dunia, penuh dengan pekat, penuh dengan kekayaan, mata orang. Tak. Mana lagi sanggama kelebihan kita, maksiat pula dalam hati kita. Mana lagi peluang kita nak buat Tuhan? Tak ada. Bermakna kita kena kokok perhabis karak-karak dosa-dosa kita dalam hati kita perhabis dulu. Barulah boleh bubuh Allah Taala. Duduk situ. Ingat molek, masalah kita ni nak bersih hati. Kita nak bersih hati, kita nak cuci sungguh daripada sifat hak Tuhan marah, sifat hak cemar dalam hati, kita kena bersih dulu anggota kita. Mata kita kena jaga, makan ni kita kena jaga, parak kita kena jaga, anggota kita kena jaga. Bermakna ilmu tasawuf ni untuk nak bersih hati, nak cuci hati kita. Tak siap ada sifat hak tak molek. Lepas tu pula apabila kita mengaji tasawuf, nak kata kita ni ahli tasawuf, nak kita orang ahli tasawuf akhlak molek sungguh, tak dapat tidak kena ada pekoh. Pekoh yang kena pandang, usul dia kena pandang, baru boleh lakah tasawuf. Dia kena bila satu tertib dia tu, redap dia tu, dia kena atur molek tu. Yang pertama kita nak jadi orang molek, usul kita kena pandang dulu, sifat 20 kita kena kemah dulu. Bina atas akidah tapuk kita dulu, tapuk agama kita, asah akidah kita dulu betul. Asah tapuk kita, sifat 20 dulu. Kalau sah molek akidah kita betul, molek ahli sunnah, bolehlah kecek masalah pekoh pula. Bak semaya, bak puasa, bak haji, bak sedekah, bak zikir, semua amal ibadat ni duduk atas pada usul. Bak iktikad, sifat 20. Apabila kita pandang pekoh molek dah, kita gerti belaka dah bak akidah gapo, maka adalah lagi nama ilmu tasawuf. 3 kanton, 3 redap, 3 pekat kita kena ada. Benda ni bukan benda sunat, bukan benda kalau buat tak apa bukan. Benda ni kalau tak buat berdosa. Kalau tak buat celakalah hidup kita. Mana ilmu usuluddin kita kena pandang. Mula-mula sekali tak dapat tidak ilmu lain kita tak tepi dulu, hak kita kena bergaduh, kita kena tahu kenal Tuhan dulu. Yang kedua barulah ilmu fiqh. Yang ketiga ilmu adab akhlak nak bersih hati. Tu redap dia. Bish. Sekadar tu dulu. Dan lagi akan bertanya ia Allah Ta'ala daripada pendengar dan penglihat dan hati dan lainnya pada hari kiamat. Summa qala, dan selawat dan salam adalah keduanya bagi Nabi yang dibangkitkan kepada sekalian alam kerana rahmat ila akhirih. Wallahu a'lam bissawab. Jadi soalan ada soalan? Ada. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin.